Oh. Okay, Assalamualaikum dan selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Okay, tadi sekarang ni jam dah pukul 11 ya, 18 minit pagi. Jadi insyaAllah kita akan memulakan kelas ya. Saya rasa tak lama, mungkin dalam 1 jam ya, ataupun lebih kurang gitulah ya, 1 jam. Jadi pada pagi ini kita akan meneruskan ya, kelas sesi PDPR kita sebagai persediaan ya, bagi menghadapi peperiksaan penggal 2 semester 2 ya, yang insyaAllah akan bermula tak lama lagi, lebih kurang 2 bulan sahaja lagi. Okey, jadi pada pagi ini diharapkan semua telah bersedia ya, dan pastikan bawa bersama ya, mana ada bersama dengan semuanya sekarang ni ialah kertas jawapan ya, ujian pemantapan esei ya, kali kedua, supaya dapat kita semak bersama-sama skema ya, pemarkahan ataupun bagaimana cara kita menjawab ya, soalan esei pada minggu lepas. Jadi pada minggu lepas yang menghantar esei untuk kelas 6 atas ya, kelas ada 4 orang ya, 4 orang yang hantar 5 orang yang hantar dan ada 3 orang yang tidak hantar. Jadi kalau boleh untuk ya, tugasan selepas ini pastikan hantar ya. Saya tak rugi ya, tidak ada kerugian di pihak saya jika pelajar tak hantar, tetapi yang rugi ialah pelajar lah ya, pelajar. Sebab kalau tak hantar, jimat masa saya ya, saya tak perlu masa yang lama untuk semak ya. Sepatutnya lagi sikit ataupun lagi kurang yang hantar, lagi seronoklah saya, tapi apabila kesan kepada pelajar. Jadi kalau tak hantar, makna dia skill dia ataupun latihan tu kurang lah ya. Jadi macam sukan Olimpik lah ya, macam sukan Olimpik, kurang latihan maka payahlah ya, nak menang ya. Okey. Jadi tak payah lebih panjang-panjang. Kita sambung dengan perbincangan kita ya. Pada minggu lepas saya bagi 2 soalan ya, 2 soalan esei. Satu soalan dari bahagian ataupun dari sistem atmosfera dan satu soalan dari sistem hidrologi ya. Jadi sistem atmosfera saya bagi soalan berkaitan dengan siklon ya. Siklon ni kalau ikut dia punya trend dia dah 3 ke 4 tahun
Ya, tak ditanya dalam peperiksaan. Ya. Jadi kita refresh balik, ya. Mana tahu takut tahun 2021 ni dia timbul balik, ya, dia naik balik dalam soalan peperiksaan, ya. Okey, soalan pertama kita lihat bandingkan, ya. Bandingkan antara siklon tropika dengan tornado. Aduh. Ya. Siklon tropika dan tornado. Ya. Okey, kedua-dua ni ialah kedua-duanya ialah jenis siklon. Ya, siklon yang berlaku di kawasan tropika. Ya. Jadi bila sebut soalan bandingkan, ya, soalan bandingkan, saya rasa dah biasa pernah dengar. Ya. Bandingkan. Okey, dia sebut bandingkan. Jadi dalam jawapan kita, dia Kena boleh ada dalam bentuk perbezaan dan ada persamaan. Perbezaan dan persamaan. Jadi makna dia dalam jawapan kita, dia boleh wujud dua-dua. Ya, persamaan diterima, perbezaan juga diterima. Tapi kalau soalan tu bezakan, jelas dari bagi bezakan, jadi jawapan hanya dalam bentuk perbezaan. Itu kena ingat. Ya. Bandingkan. Okey, dia ada dua komponen. Satu, siklon tropika, dan yang kedua dia ada tornado. Ya. Siklon tropika dan tornado. Dia ada dua. Jadi dalam jawapan kena pastikan kedua-dua komponen tu ada. Ya, dalam jawapan mesti ada kedua-dua komponen. Komponen, okey. Siklon dan tornado. Mesti ada dua-dua. Kalau hanya ada salah satu sahaja, maka jawapan tu tidak dianggap sebagai perbandingan. Ya, mesti ada dua-dua. Okey, perbezaan dan persamaan. Jadi kalau kita lihat, persamaan antara kedua-duanya ialah mekanisme kejadian. Persamaan yang pertama ialah mekanisme kejadian. Apa makna mekanisme kejadian ni? Okey. Jadi dalam huraian, mekanisme kejadian siklon tropika dan tornado, kedua-duanya terbentuk apabila wujudnya pusat tekanan udara rendah. Wujudnya pusat tekanan udara rendah. Bila sebut pusat tekanan udara rendah, makna dia ada titik-titik tekanan rendah. Ya, sama ada di darat atau di laut. Jadi mesti ada pusat tekanan udara rendah yang dikelilingi oleh tekanan udara tinggi. Yang dikelilingi oleh tekanan udara tinggi. Okey. Jadi huraian dia, pusat tekanan udara rendah tadi, tekanan udara tinggi yang berada di luar tu akan bergerak masuk. Bergerak masuk ke pusat tekanan udara rendah. Tekanan udara tinggi yang berada di luar pusat tekanan udara rendah berebut-rebut masuk ke pusat tekanan udara rendah. Jadi mekanisme kejadian dia. Jadi dalam huraian, siklon tropika dan tornado mempunyai persamaan dari aspek mekanisme kejadian. Okey, itu fakta dia. Ya. Okey. Kedua-dua fenomena ini terbentuk apabila terdapatnya pusat tekanan udara rendah yang dikelilingi oleh tekanan udara tinggi. Tekanan udara tinggi yang berada di luar pusat tekanan udara rendah akan berebut-rebut masuk ke kawasan tekanan udara rendah sehingga menyebabkan terbentuknya duruan ataupun pergerakan angin yang kencang. Okey, dapat satu persamaan. Ya. Okey. Yang kedua, persamaan dia ialah dari segi kawasan pembentukan. Kawasan pembentukan.
Okey, kedua-dua fenomena ini iaitu siklon dan tornado terbentuk di kawasan tropika. Ya, kedua-dua fenomena siklon dan tornado terbentuk di kawasan tropika. Tropika. Okey. Di mana kawasan dia? Sekitar 8 hingga 30 darjah utara dan juga 8 hingga 30 darjah selatan. Makna dia berada pada garisan lintang itu. Garisan lintang 8 darjah utara sehingga 30 darjah utara sehingga 8 hingga 30 darjah selatan. Sebut garisan lintang tu kena bayang lah. Boleh bayang dah mana. Ya. Garisan khatulistiwa 0 darjah. Atas tu utara, bawah tu selatan. Jadi kedua-dua fenomena ini terbentuk di kawasan tropika. Ya. Dapat lagi persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang ketiga ialah unit ukuran. Ya, unit ukuran. Okey, kedua-dua fenomena ini ukuran dia menggunakan kilometer per jam. Ya, menggunakan unit ukuran kilometer per jam. Kelajuan dia. Ya, ukur kelajuan dia dengan kilometer per jam. Jadi kita dapat 3 persamaan. Kemudian mesti ada juga perbezaan. Mesti ada perbezaan. Apa perbezaan dia? Perbezaan yang pertama ialah saiz kawasan liputan. Mana lebih besar? Siklon ke tornado? Siklon. Ya, lebih luas. Makna dia jangkauan kawasan dia boleh sehingga beratus-ratus kilometer persegi. Mana jauh. Kalau tengok kawasan pembentukan dia terbentuk di kawasan lautan Pasifik, tapi impak dia ataupun dia boleh bergerak tu sampai ke kawasan Asia Tenggara. Ya. Okey, itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua dari segi hal laju. Ya, kelajuan. Siklon tropika dengan tornado, antara dua-dua ni tornado lebih kencang ataupun lebih laju. Sebab tu tornado ni apabila dia terbentuk, dia boleh angkat, ya, dia boleh mengangkat apa sahaja yang ada di permukaan bumi. Ya, contoh dia boleh angkat kenderaan, boleh angkat rumah, ya, boleh angkat haiwan ternakan, ya. Berbanding dengan siklon tropika, ya. Siklon tropika walaupun kita kata dia perlahan tapi laju jugalah. Ya, tapi dari segi kelajuan dia tornado lebih laju. Ya, ada rekod kelajuan tornado sama laju dengan kelajuan sebuah kapal terbang Boeing. Ya, lebih kurang 600 km sejam. Ya, tornado kelajuan dia. Berbanding siklon tropika, kelajuan siklon tropika sekitar 100 hingga 200 km sejam. Mana dia dari segi kelajuan tornado lebih laju berbanding siklon tropika. Ya. Okey, perbezaan yang ketiga ialah dari segi tempoh masa. Ya, tempoh masa. Siklon tropika masa lebih panjang. Maknanya pembentukan dia tu sebelum dia berhenti mengambil masa yang panjang, kadang-kadang 2 ke 3 hari. Ya, maknanya terbentuk sahaja tu pergerakan dia tu mengambil masa sampai 2 ke 3 hari untuk sampai ke kawasan lain. Ya. Contoh, siklon tropika terbentuk di lautan Pasifik. Pergerakan dia tu untuk sampai ke pantai timur, ya, Asia, contoh untuk sampai ke Jepun, untuk sampai ke China, untuk sampai ke untuk sampai ke Vietnam, Filipina dan sebagainya, kadang-kadang mengambil masa sampai 2 ke 3 hari. Maknanya dia orang di kawasan tu dah bersedia dah. Dia tahu dah, ya, terbentuknya siklon tropika. Berbanding tornado, ya, tornado pembentukan dia mengambil masa yang singkat. Tiba-tiba sahaja. Ya, mungkin mengambil masa dalam 1 ke 2 jam. Ya, 1 ke 2 jam sahaja. Sebab tu dari segi
bahaya, ya, bahaya dia ataupun impak dia antara siklon tropika dengan tornado. Tornado lebih banyak kerosakan, tetapi dari segi kerosakan tu hanya melibatkan kawasan yang kecil sahaja, ya, sebab dia hanya meliputi kawasan yang terhad. Jadi kita ada 3 persamaan dan 3 perbezaan. Ya, 3 persamaan dan juga 3 perbezaan. Ya. Okey. Tapi kena ingat, apabila buat huraian ataupun membuat perbandingan, pastikan perbandingan antara siklon tropika dengan tornado itu perlu dijelaskan dalam satu perenggan yang sama. Ya. Saya tengok siapa? Zulaika ke? Zulaika, dia berapa orang lah. Dia buat perbandingan, jelaskan siklon tropika habis, tropika baru masuk ke tornado. Itu dari segi teknik salah lah. Jadi dalam peperiksaan, kalau buat kaedah itu kosong, ya, tidak dapat markah. Jadi perbandingan tu mesti dalam satu perenggan yang sama. Sama juga dengan soalan perbezaan. Perbezaan, pastikan perbezaan antara dua aspek tu dalam satu perenggan yang sama. Ya, dalam satu perenggan yang sama. Contoh jawapan. Ya. Okey, persamaan antara ribut tropika dengan tornado ialah kawasan pembentukannya. Kawasan pembentukannya itu fakta. Jadi dapat satu markah. Dapat satu markah. Okey. Ribut tornado dan jadi untuk ya. Nak bagi tahu Linda dengan Umairah dah masuk tapi cikgu tak invite. Ya ke? Saya tak payah invite lah tu ni. Dia auto ni. Auto. Sekejap. Dia auto je, tak payah apa ni tu. Tak perlu saya invite. Tu dah masuk tu. Okey, dah masuk tak? Okey, dah masuk tak? Okey dah. Dah. Okey. Sambung. Okey. Sambung. Contoh jawapan. Ini persamaan. Persamaan antara ribut tropika dan tornado ialah kawasan pembentukannya. Satu markah. Huraian. Apa ni fakta. Huraian dia. Ribut tropika dan tornado. Jadi persamaan. Jadi huraian tu kita boleh buat serentak. Kita buat serentak. Ribut tropika dan tornado terjadi di kawasan ataupun di zon tekanan udara rendah di kawasan tropika, iaitu garisan lintang 8 darjah hingga 35 darjah utara
dan 8 darjah hingga 35 darjah selatan. Ini kerana kawasan tropika adalah lebih panas berbanding dengan kawasan-kawasan lain di dunia ini. Bila suhu tinggi, maka tekanan udara di kawasan ini menjadi lebih rendah. Jadi kita dapat fakta 1 markah. Kemudian perbandingan, oleh kerana dia sama, jadi perbandingan tu kita nyatakan dalam satu dalam satu huraian sahaja. Tak perlu ada 2 huraian. Maksudnya tak perlu kita buat ribut tropika 1 huraian, tornado 1 huraian. Jadi dapat 3 markah. Ya, 3 markah. Ini untuk soalan perbandingan. Ya, sama juga dengan soalan perbezaan. Okey, ni satu kaedah. Ya, satu kaedah. Maknanya kita jawab macam biasalah dalam bentuk esei. Ya, dalam bentuk esei kita boleh jawab dalam bentuk karangan lah. Satu lagi kaedah, kita boleh buat dalam bentuk jadual. Ya, buat dalam bentuk jadual. Ya. Tapi kena berhati-hati apabila jawab dalam bentuk jadual, kena pastikan jawapan kita tu makna dia ditulis ya, dalam bentuk ayat. Ya, dalam bentuk ayat, bukan dalam bentuk point. Ini biasa kalau pelajar sebut jadual terus jawapan tukar kepada point. Makna dia buat dash 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 dash. Dash dash tu dalam peperiksaan dianggap sebagai nota. Dianggap sebagai nota. Jadi tidak ada markah. Ini kena berhati-hati. Ya. Jadi kalau buat dalam bentuk jadual, pastikan jadual kita lengkap lah. Jadual kita lengkap. Yang pertama, kolom pertama tu kita buat aspek perbandingan. Kalau soalan tu perbezaan, aspek perbezaan. Kemudian apa yang kita nak beza? Okey, dalam soalan ni ribut tropika dengan tornado. Jadi satu ribut tropika, kemudian tornado. Kemudian perbandingan tu, setiap aspek tu mesti sama. Maknanya contoh, kalau kita lihat soalan jawapan yang saya buat ni, contoh jawapan ni, saiz kawasan liputan. Ya, saiz kawasan liputan, ini ialah perbezaan. Jadi, ribut tropika mempunyai keluasan yang bergaris pusat 80 hingga 400 km. Maknanya dia luas. Ya, 80 hingga 400 km. Tornado, saiz liputannya lebih kecil. Sekitar beberapa puluh kilometer sahaja. Jadi nampak perbezaan itu. Jadi aspek perbandingan 1 markah. Kemudian ribut tropika 1 markah. Tornado 1 markah. Jadi dapat 3 markah. Jadi untuk soalan ini, kita tak perlu pada banyak fakta. Ya? Kita hanya perlu kepada maksimum hanya 4 fakta sahaja. Jadi kalau kita tengok, kita balik kepada jawapan kita tadi. Jadi kita ada 6 fakta. Jadi daripada 6 ni hanya perlu kepada 4 fakta sahaja untuk dapat markah penuh. Ini untuk soalan perbandingan. Ya, untuk soalan perbandingan dan juga untuk soalan perbezaan. Dan satu lagi jangan lupa sebut soalan perbandingan, huraian mesti dalam satu perenggan yang sama. Ya, sama juga. Ini berbeza dengan soalan struktur. Kalau soalan struktur, banding tu, maknanya dia untuk perenggan yang pertama kita buat tropika lembap, ruang jawapan kedua untuk tornado. Itu kena berhati-hati bila jawab soalan struktur dan juga soalan esei. Soalan esei, pastikan jawapan tu serentak perbezaan itu. Okey, itu untuk soalan perbezaan. Okey, B, bincangkan kesan terhadap persekitaran fizikal dan persekitaran
manusia akibat fenomena siklon tropika khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kesan. Ya, kesan. Persekitaran fizikal dan juga kesan kepada persekitaran manusia. Jadi dia ada dua. Dia ada dua komponen itu. Jadi kena ingat macam saya beritahu sebelum ni lah. Dia ada dua tu. Persekitaran fizikal dan persekitaran manusia. Jadi dalam fakta kita mesti sentuh kedua-dua aspek tadi. Ya. Akibat daripada fenomena siklon tropika. Ya, fenomena siklon tropika. Jadi fenomena siklon tropika tu jadi huraian. Ya, bukan fakta. Fakta ialah kesan terhadap persekitaran fizikal dan juga persekitaran manusia. Ya, berpunca daripada fenomena siklon tropika. Apa fenomena dia? Okey, fenomena dia 3 sahaja. Ya, apa yang berlaku apabila berlakunya fenomena fenomena siklon tropika? Yang pertama, angin kencang. Ya, angin kencang. Ya, ini memang dia punya fenomena utama ni lah. Ya, tiupan angin yang kencang dengan kelajuan sekitar lebih daripada 100 km sejam. Yang kedua, hujan lebat. Ya, hujan lebat. Kerana apabila angin bertiup dengan kencang, jadi dia bawa bersama-sama dengan dia jumlah wap air yang banyak. Jadi berlakunya hujan lebat di sekitar kawasan siklon. Dan yang ketiga, pembentukan ombak yang besar. Ya, pembentukan ombak yang besar. Sebab angin siklon ni dia bergerak dari kawasan laut. Ya, bergerak di kawasan laut. Sebab tu siklon ni paling ditakuti oleh nelayan. Ya, sebab ombak dia boleh setinggi berpuluh-puluh meter. Ya. Oh. Okey, kesan kepada persekitaran fizikal. Tanah runtuh. Tanah runtuh, hakisan, banjir, kemusnahan habitat, ya, menjejaskan flora dan fauna, gangguan ekosistem. Tanah runtuh, hakisan, banjir, kemusnahan habitat, menjejaskan flora dan fauna, gangguan ekosistem. Itu kepada fizikal. Kemudian kepada alam sekitar manusia, kehilangan nyawa, gangguan kesihatan. Gangguan kesihatan ni boleh gangguan dari segi penyakit. Ataupun trauma. Trauma juga dikira sebagai gangguan kesihatan. Kesihatan mental. Mana orang yang duduk di kawasan kerap, ya, terima siklon tropika ni dia trauma dengan angin. Dia ingat siklon. Ya. Jadi dari segi mental dia. Kemudian kemusnahan harta benda. Ya, kemusnahan harta benda di rumah, kenderaan. Ya. Kemudian menjejaskan aktiviti ekonomi. Ya, aktiviti ekonomi ni satu sahaja. Satu sahaja. Kecuali kalau soalan tu dia minta kesan terhadap aktiviti manusia. Kalau soalan tu macam soalan saya bagi ni, persekitaran manusia, aktiviti ekonomi dikira satu fakta sahaja. Dikira sebagai satu fakta sahaja. Kalau buat satu aktiviti pertanian, yang kedua aktiviti perikanan, yang ketiga aktiviti perhutanan dan sebagainya, awak dapat satu sajalah. Dikira sebagai satu sahaja. Kemudian yang kelima, kerosakan infrastruktur. Ya, kerosakan infrastruktur. Berbeza dengan kemusnahan harta benda, infrastruktur ni contoh jalan raya, jambatan, ya, sistem perhubungan, sistem telekomunikasi, ya, bangunan-bangunan pejabat dan sebagainya. Itu kerosakan infrastruktur, berbeza dengan kemusnahan harta benda. Harta benda ni hak milik persendirian, ya. Hak milik perseorangan lah. Okey. Jadi
Oleh kerana soalan ni dia ada dua, satu persekitaran fizikal dan persekitaran manusia. Jadi dalam jawapan ataupun dalam pemilihan fakta, pastikan kita ada kedua-dua fakta tadi. Ya, satu alam sekitar fizikal, satu lagi alam sekitar manusia. Contoh, oleh kerana soalan ni 13 markah, jadi pastikan ada keseimbangan. Maknanya kalau kita pilih fizikal 3, manusia mesti ada minimum 3. Kalau 2 di alam sekitar fizikal, kena ada 4 di alam sekitar manusia. Ya? Kalau 4 di alam sekitar fizikal, 2 mesti daripada alam sekitar manusia. Okey, contoh jawapan. Kejadian tanah runtuh. Fakta. Ya, 1 markah. Huraian dia, kerana semasa fenomena siklon tropika, kadar curahan, mesti ada kadar curahan hujan yang tinggi. Mesti ada ni. Pengaruh. Mesti ada pengaruh Kadar curahan. fenomena siklon. Mesti ada. Satu, hujan lebat. Yang kedua, angin kencang. Yang ketiga, ombak besar tadi. Mesti ada salah satu. Macam jawapan ni, kita kaitkan dengan curahan hujan yang tinggi. Ya. Boleh juga kita kaitkan dengan tiupan angin yang kencang. Contoh, tanah runtuh berlaku apabila angin kencang menumbangkan pokok yang berada di lereng bukit. Jadi mudah berlaku kejadian tanah runtuh. Ya. Ataupun tanah runtuh di kawasan pinggir pantai. Ombak yang besar menghempas tebing sehingga menyebabkan tebing runtuh. Itu contoh. Ya. Jadi mesti ada satu daripada yang tadi. Saya tunjuk yang ni. Angin kencang, hujan lebat, ombak besar. Mesti ada satu daripada ni baru dapat markah huraian. Okey. Okey. Dapat 2 markah. Itu contoh jawapan. Ya. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau bincangkan kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia. Jadi fakta dia apa? Apa fakta dia? Bincang banyak soalan ni. Sekarang ni kita tengok. Kat mana kita nak garis fakta? Ni. Untuk soalan. Fakta dia kesan. Kesan lebihan air. Kesan lebihan Kalau air. baca soalan Huraian tu, aktiviti mana yang manusia. datang dulu? Kesan lebihan air. Fakta. Kesan lebihan Kesan? air. Lebihan air. Kesan lebihan air tu jadi fakta. Huraian aktiviti manusia. Jadi kesan lebihan air jadi fakta. Apa contoh dia? Fakta dia. Tempoh masa. Dia berlaku lebihan air. Akan berlaku. Kesan daripada lebihan air tu. Air terlampau banyak. Akan. Itu faktor Banjir yang mempengaruhi kesan lebihan air. Contoh dia, hujan terlalu banyak. Banjir. Kalau hujan terlalu banyak, apa berlaku? banjir tapi Banjir.
Betul lah tu. Banjir. Banjir. Terhadap aktiviti Lagi? manusia. Lagi? Satu banjir. Baru satu fakta. Yang saya tengok apa ni, jawapan kebanyakan yang tahu ni, banjir lah nampak. Banjir, yang kedua banjir. Jadi Kerosakan harta benda. Sudah cerita tentang banjir. Kerosakan harta benda tak boleh cikgu. Kerosakan harta benda tu dah jadi fakta, dah jadi di huraian dah jadi makna dia tak boleh. Kesan lebihan air tu, apabila hujan lebat tu, hujan Arus air laju. lebat, apa impak ada terus. Yang pertama kita nampak terus berlaku Cikgu. banjir. Lepas tu kalau hujan banyak tu, air terlampau banyak, Kemusnahan masuk dalam tanaman. Kemusnahan tanaman. sampai tanah. Akisan tanah. Air tanah. Kemusnahan tanaman tu dah jadi dah. Hakisan tanah. Hakisan tanah. Punca dia apa? Hujan yang Hakisan tanah tu lebat. Hujan yang lebat. Ialah hujan lebat tu lebihan air. Bila hujan Air tu jatuh. takung. Air takut tak jadi hakisan. Air apa? Air menjadi takung. Ya. Pokok tumbang. Percikan air. Tanah runtuh. Air jatuh ke permukaan bumi, dia kalau duduk situ akan Berlaku. Kalau tahu tu belakang permukaan bumi dia akan bentuk larian air permukaan. Air permukaan tu baru bentuknya hakisan. Yang pertama berlaku banjir. Yang pertama memang ramailah jawab. Jadi 1, 2, 3 semua perenggam kait dengan banjir. Yang kedua, arus sungai menjadi deras. Air sungai tu jatuh ke permukaan bumi, maka menyebabkan terbentuknya aliran ataupun discharge air sungai yang deras. Yang ketiga tadi, ni kait dengan larian air permukaan menyebabkan terbentuknya hakisan. Di permukaan cerun ataupun hakisan permukaan akan meningkat. Yang keempat, air terlampau banyak. Struktur tanah jadi longgar menyebabkan berlakunya pergerakan jisim. Yang kelima, kelembapan udara yang tinggi. Kemudian larian air permukaan. Kemudian ancaman kematian fauna. Dan yang ke-8, pemendapan kelodak. Itu dia punya kesan daripada lebihan air. Itu fakta dia. Kesan daripada lebihan air. Kesan daripada lebihan air. Kalau kita kata kemusnahan harta benda, itu contoh kalau kemusnahan harta benda mungkin berpunca daripada banjir, ataupun daripada pergerakan jisim. Jadi dia dah jadi kesan sekunder dah. Dia kesan paling awal ialah contoh berlaku lebihan air, banjir. Kesan lebihan air, arus sungai menjadi deras. Kesan lebihan air, hakisan cerun, ataupun hakisan permukaan meningkat. Kesan lebihan air, mana dia air dalam tanah banyak menyebabkan berlakunya pergerakan jisim. Kelembapan udara tinggi. Kelembapan udara tinggi. Kerana apa? Kerana apabila udara tu lembap, maka kandungan udara kelembapan dia tinggi. Kemudian larian air permukaan. Hujan lebat membentuk larian air permukaan. Kemudian 7, ancaman kematian fauna. Dan yang ke-8, pemendapan kelodak. Jadi kalau kita lihat, dia kesan tu lebih kepada makna kita lihat dalam setiap komponen. Contoh berlaku banjir itu hidrologi. Arus sungai yang deras itu berkait dengan hidrologi. Hakisan, geomorfologi, pergerakan jisim, geomorfologi. Yang kelima tu atmosfera.
ya, larian air permukaan, hidrologi, ancaman kematian fauna, ekologi, pemendapan kelodak, geomorfologi. Itu kesan daripada lebihan air. Itu fakta. Yang ni tidak boleh berulang, tidak boleh diulang. Ya. Jadi kalau ulang, contoh banjir, yang kedua banjir, yang ketiga banjir, yang keempat banjir, maka hanya dapat satu fakta sahaja. Ya, satu fakta sahajalah. Dan yang kedua, dalam huraian mesti ada aktiviti manusia. Kalau buat huraian bagi fakta lebihan air tapi tidak menyentuh ataupun tidak dikaitkan dengan aktiviti manusia, sama juga hanya dapat satu markah, ya, sebab tidak menjawab soalan. Jadi aktiviti pengangkutan pertanian. Yang ni boleh ulang. Aktiviti ni boleh diulang. Contoh perenggan pertama kait dengan banjir, masuk pengangkutan. Perenggan yang kedua, arus sungai yang deras, ya, nak kait dengan apa? Aktiviti pengangkutan. Contoh pengangkutan air tidak boleh beroperasi, ya, kerana arus sungai yang deras boleh menyebabkan bot, ya, ataupun sampan boleh terbalik dan sebagainya. Ya. Okey. Jadi aktiviti tu boleh diulang. Yang tak boleh diulang, kesan lebihan air. Ya. Jadi sini dia kata kebak ni. Kebak tu kerana kena kenal pasti kesan lebihan air. Yang ni tidak ada, memang tak ada lampu. Jadi awak kena berfikir apa kesan dia. Jadi kesan ni kita kena tengok kepada konsep. Konsep lebihan air makna dia air, makna jumlah hujan yang turun dalam kuantiti yang banyak, lebih tinggi berbanding dengan kadar sejatan. Jadi kalau kita kait dengan banjir sahaja, banjir hanya satu daripada kesan lebihan air. Selain daripada banjir, kita kena cari kesan-kesan lebihan air yang lain. Dan dia biasanya tak lari daripada fenomena-fenomena yang berlaku dalam semua sistem. Ya. Kesan lebihan air. Contoh kalau kait dengan sistem geomorfologi, kita akan jumpa dengan hakisan, ya, dengan pergerakan jisim, dengan pemendapan. Kalau berkait dengan atmosfera, kita akan lihat kelembapan udara yang tinggi, ya. Ataupun boleh tambah satu lagi ialah litupan awan yang tebal. Boleh tambah jadi fakta yang ke-9. Okey. Ya, ketebalan awan ataupun awan yang tebal, ya. Kalau kita tengok waktu fenomena lebihan air ni, mana kawasan langit itu dipenuhi dengan awan. Itu juga boleh dikira sebagai kesan lebihan air. Ya. Jadi kena berfikir sikitlah. Kena berfikir sikit. Tapi yang penting apabila baca soalan tu dapat kenal pasti mana fakta, mana huraian. Ya. Okey, ni contoh jawapan kejadian banjir. Kejadian banjir ni adalah fakta dia. Dapat dah fakta yang paling kerap berlaku apabila sebuah kawasan mengalami lebihan air. Kejadian banjir boleh menyebabkan aktiviti penduduk seperti aktiviti pengangkutan tergendala. Baru fakta tu lengkap. Tapi belum boleh diberi dua markah. Ya, belum boleh diberi dua markah. Ya. Okey. Bagaimana nak dapat dua markah? Kena kaitlah. Banjir akan menenggelamkan sistem jalan raya dan landasan kereta api. Kesannya pergerakan kenderaan akan tergendala kerana jalan raya tenggelam.
dan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain terputus. Dapat 2 markah. Ataupun kalau tak buat aktiviti tetapi dalam huraian itu telah menggambarkan aktiviti itu, masih lagi boleh diberi 2 markah. Katakanlah tak boleh nak buat huraian. Boleh bagi contoh. Contohnya, kejadian banjir di pantai timur Semenanjung menyebabkan banyak jalan raya tenggelam dan menjejaskan aktiviti pengangkutan. Juga boleh diberi 2 markah. Sebab contoh dibagi itu telah menjelaskan bagaimana aktiviti itu boleh terjejas kerana jalan raya tenggelam. Jalan raya ditenggelami oleh banjir. Jadi baru dapat 2 markah. Dapat 2 markah. Contoh lain kita ambil kejadian tanah runtuh. Kejadian tanah runtuh kerap berlaku. Pertanian di kawasan lereng bukit boleh terjejas kerana tanaman. Kejadian tanah runtuh di kawasan Cameron Highland menyebabkan banyak kawasan pertanian musnah. Ini akan menjelaskan aktiviti pertanian. Juga boleh dapat markah penuh. Okey. Ada nak tanya? Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita pergi ke soalan terakhir. Jelaskan langkah-langkah. Jelaskan langkah. Jadi kalau jelaskan makna dia tidak perlu ada kata dalam cadangan. Jelaskan makna dia bagi saja. Jelaskan langkah yang perlu dilaksanakan. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir di sesebuah kawasan. Jadi fakta dia nampak jelas. Fakta dia apa? Mengurangkan risiko banjir. Fakta dia langkah-langkah. Langkah-langkah. Itu fakta dia. Fakta dia langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir di sebuah kawasan. Jadi untuk soalan ini, langkah itu lebih kepada langkah pengurusan. Lebih kepada langkah pengurusan. Jadi langkah-langkah perundangan tidak diterima. Sebab soalan ini dia lebih kepada bagaimana nak mengurangkan risiko banjir di sesebuah kawasan. Jadi langkah perundangan tu tidak diterima lah. Langkah kuasa undang-undang, pemantauan dan sebagainya tidak diterima. Okey. Langkah pengurusan, mewartakan kawasan tadahan. Ataupun boleh juga kita sama juga dengan menanam tumbuh-tumbuhan di kawasan tadahan hujan juga diterima sebagai fakta yang sama. Mewartakan kawasan tadahan. Jadi kawasan tadahan ini ialah kawasan tanah tinggi yang diliputi oleh hutan. Itu ditakrifkan sebagai kawasan tadahan. Maknanya kawasan tanah tinggi yang ada hutan tu, jadi kita anggap dia sebagai kawasan tadahan air. Ataupun boleh juga gantikan dengan mewujudkan kawasan hutan simpan di kawasan tanah tinggi. Itu fakta dia. Yang kedua, pembinaan empangan. Pembinaan empangan. Sebab dia empangan ni dia bersifat storan sementara. Maknanya hujan lebat turun tu, belum dia turun ke kawasan tanah pamah, kita blok dulu ataupun kita simpan dulu satu kawasan. Jadi kalau hujan lebat tu, maknanya dia air tu tidak terus mengalir ke kawasan tanah pamah ataupun di kawasan tanah rendah.
Kemudian projek tebatan banjir. Projek tebatan banjir ni ialah projek meninggikan tebing-tebing sungai. Meninggikan tebing-tebing sungai untuk mengelak air sungai itu cepat melimpah. Jadi banyak tempat lah. Banyak tempat di projek tebatan banjir. Kemudian yang keempat, melebar, melurus dan mendalamkan sungai. Melebar, melurus. Yang ini tujuan dia untuk memastikan aliran air lancar. Aliran air sungai itu lancar dan tidak tersekat. Yang berbeza dengan isi yang kelima tu, isi kelima ni ialah merujuk kepada pengurusan sistem saliran yang sistematik. Pengurusan sistem saliran yang sistematik. Makna dia pengurusan ni kalau di Malaysia ni biasanya dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS. Jadi dia ada sistem pengurusan dia. Jadi sistem pengurusan dia. Jadi sungai itu diurus makna dia dari segi kelancaran sungai itu, kemudian dari segi sistem saliran tu cukup tak cukup. Kalau tak cukup, bagaimana mungkin boleh tambah longkang ataupun tambah lebih banyak parit dan sebagainya. Itu berbeza dengan melebar, melurus dan mendalamkan sungai. Pengurusan saliran ini termasuk juga dengan kebersihan. Kebersihan sistem saliran. Domestik. Saliran. Okay, sorry. Okay. Kemudian yang keenam, memindahkan penduduk di kawasan rendah. Contoh, kita dah kerajaan dah kenal pasti mana kawasan-kawasan rendah yang kerap ditenggelami banjir. Jadi bawa pindah ke tempat lain yang lebih tinggi. Yang ni jangan kaitkan dengan banjir kilat. Ini banjir umum sahaja, banjir yang berlaku secara musiman. Contoh kalau Pantai Timur berlaku ketika musim tengkujuh. Jadi kalau setiap tahun dia banjir, jadi kerajaan boleh buat tindakan pindah penduduk ni ke tempat lain ataupun bina satu pertempatan di kawasan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh, sistem amaran banjir. Sistem amaran banjir menjadi panduan ataupun memberi maklumat lah kepada penduduk tentang peningkatan aras air. Jadi biasanya sistem amaran ni dia akan pasang di kawasan-kawasan Tepi jambatan. Tepi jambatan. Supaya penduduk dapat makluman tentang peningkatan ataupun penurunan aras air sungai. Kemudian yang terakhir ialah mewujudkan pusat pemindahan sementara penduduk. Mewujudkan pusat pemindahan sementara penduduk. Ini biasanya yang dipilih ialah dewan-dewan ataupun sekolah. Dewan, contoh dewan orang ramai, dewan dewan komuniti dan sebagainya, ataupun sekolah. Betul. Sekolah kita tak dipilih lah sebab duduk kawasan yang tidak terdedah dengan banjir. Tapi kalau sekolah-sekolah yang berada di kawasan yang penduduk sekitar dia berlaku banjir, mungkin sekolah tu dipilih. Contoh kalau di kawasan kita ni mungkin sekolah di luar lah, SMK Seribera ataupun SMK Bandar Kerayong, itu kerap digunakan sebagai pusat pemindahan Banjir. Mengurangkan risiko banjir. Yang pertama, mengurangkan kejadian banjir. Itu dimasukkan dengan mengurangkan risiko banjir. Mengurangkan kejadian banjir. Dan yang kedua, mengurangkan kesan kepada penduduk. Mengurangkan kejadian banjir. Dan yang kedua, mengurangkan kesan kepada penduduk. Contoh kalau kita tengok fakta kita tadi, fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga, fakta keempat, itu lebih kepada mengurangkan kejadian banjir. Kemudian fakta kelima, fakta keenam, fakta ketujuh dan juga fakta ke-8 mengurangkan kesan kepada penduduk. Mengurangkan kesan kepada penduduk.
Okey. Okey, ni contoh jawapan. Contoh jawapan, kita ambil fakta projek tempatan banjir. Ya, yang ni di bawah mengurangkan risiko banjir di sebuah kawasan. Ya. Kenapa? Kerana projek tempatan banjir perlu dilaksanakan terutamanya di kawasan yang kerap mengalami banjir. Ya. Bagaimana kaedah dia? Meninggikan tebing dan memperkukuhkan tebing sungai supaya jumlah discharge air yang tinggi terutamanya ketika musim hujan. Maknanya dia air, bila kita buat sistem tempatan banjir ni, air yang mengalir dalam alur sungai tu boleh, maknanya dia boleh bertahan ya sebelum dia melimpahi tebing yang boleh menyebabkan berlakunya banjir. Jadi fakta dia ialah projek tempatan banjir. Jadi huraian dia jelaskan bagaimana projek tempatan banjir itu boleh mengurangkan risiko banjir. Ya. Projek tempatan banjir, tujuan dia kita ataupun kaedah yang disanakan ialah meninggikan tebing dan memperkukuhkan tebing. Tinggikan tebing ni macam-macam kaedah lah, sama ada buat benteng, buat tembok, ya. Ataupun kalau untuk langkah sementara letakkan guni pasir ataupun blok dan apa ni sebagainya di kawasan tebing sungai supaya sungai itu dapat menampung jumlah air yang tinggi ya, terutamanya ketika musim hujan ataupun kalau di pantai timur ketika musim tengkujuh. Okey. Jadi itu selesai ya. Untuk perbincangan skema jawapan bagi ujian pemantapan esei kali kedua. Okey, jadi boleh semak balik ni tugasan yang awak hantar tu, tengok kenapa buat pembetulan. Tak dapat markah yang baik ya. Jadi buat pembetulan ya. Pembetulan tu untuk guna sendirilah ya. Rujukan. Kalau nak suruh saya semak pun mungkin lepas buka sekolah lah ya. Kalau nak suruh saya semak balik, tapi rasanya tak semak dah kot ya. Okey, jadi saya rasa sampai di sini untuk perbincangan kita pada pagi ini, tengah hari dah ya, 14 tengah hari dah. Okey, jadi untuk tugasan pada minggu ni saya dah bagi tugasan tu. Dah tugasan ada. Tugasan saya bagi dah. Ujian pemantapan esei 3. Jadi boleh hantar situ. Jadi yang tak hantar pada okey. Okey, boleh semak. Boleh tengok situ. Jadi baca dulu soalan. Baca dulu soalan, jangan hantar dulu. Buka link tu, tengok dulu soalan. Salin dulu soalan. Jawab, dah siap jawab. Kemudian sini gambar ataupun ubah dalam bentuk bentuk yang mudah. Lepas tu baru hantar. Hantar. Nak hantar tu baru isi nama, isi maklumat tu. Lepas tu upload awak punya file tu, hantar. Pastikan dah siap tu baru hantar. Jangan submit dulu. Submit dulu. Okey, cikgu. Tengok soalan dulu apa semua tu. Baru dah siap semua tu baru isi nama, upload awak punya file dan sebagainya baru submit. Ya. Kalau tidak macam minggu lepas ada yang isi siap-siap submit dulu. Jadi bercelaru dia punya data saya nak tu balik, tarik balik tu payah. Ya. Okey. Jadi ada dua soalan sama juga.
Satu soalan daripada tema sistem atmosfera, satu dari tema hidrologi. Okey, dah siap jawab, baru submit. Baru submit. Okey. Okey. Okay, satu lagi, jangan lupa isi kehadiran hari ini. Jangan lupa isi kehadiran ini. Okey. Kehadiran Baik, ni cikgu. rekod. Rekod saya untuk pelaporan. Sebab saya kena lapor lah kehadiran pelajar bagi setiap kali sesi ataupun setiap kali kelas PDPR. Dan sebenarnya dia berkait dengan kehadiran. Sebab kita sekarang ni kehadiran pelajar ke sekolah tidak kehadiran fizikal pelajar ke sekolah tu tak berlaku. Tidak berlaku. Jadi kehadiran pelajar diambil melalui kehadiran ke kelas. Ke kelas PDPR. Jadi saya akan buat pelaporan berdasarkan kepada tu. Sebab tu kena pastikan isi link kehadiran. Seeloknya habis kelas ataupun waktu kelas jalan tu, sambil-sambil tu boleh isi link kehadiran. Okey, jadi sekian sahaja saya rasa untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya harapkan supaya semua terus bersemangat untuk belajar. Kita pun tak lama lagi akan berhadapan dengan peperiksaan. Betul. Okey. Ada nak tanya? Saya nak tanya. Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Okey, kalau tak ada, Tak ada, jadi cikgu. kita tamatkan sini pada hari ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jaga kesihatan, jaga keselamatan. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Bagi Sama-sama. penilaian. Terima kasih, cikgu. Sama.